Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih ucapkan pada tuan pengurusi majlis. Saya tak pandai pantun malam ni. Okey, so pertama sekali yang dihormati pada Puan Hajah Hamidah selaku Pengetua SMK Kuala Kubu Baru, barisan guru penolong kanan Puan Hajah Hanisah, Puan Suhana, Puan Azlina, Puan Najah Shirin, Ustaz Sulaiman selaku Ustaz pembimbing untuk majlis kita pada malam ini. Alhamdulillah, barisan guru cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, di mana hati saya sebenarnya dengan sekolah SMK Kuala Kubu Baru ni sejak anak saya pertama sampai ke hari ini, alhamdulillah saya tetap bersama-sama dengan SMK Kuala Kubu Baru. Barisan PIBG, AJK PIBG, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, dan akhir sekali buat anak-anak cemerlang, calon SPM, calon STPM 2020 yang dikasihi sekalian. Terima kasih juga diucapkan di sini. Saya nak merangkakan kepada AJK Penganjur yang berjaya menganjurkan program kita pada malam ini, malam yang cukup bermakna bagi anak-anak kita. Walaupun dalam keadaan yang cukup berbeza kalau banding dengan majlis-majlis kita sebelum ni, dengan suasana kehidupan kita sebelum ni, macam Hajah Hamidah beritahu tadi, sebenarnya kita tak pernah terfikir dalam suasana macam ni kita akan berhadapan dengan suasana dan situasi yang sedemikian. So walau bagaimanapun dengan keadaan yang cukup berbeza berbanding dengan tempoh-tempoh masa yang lampau, alhamdulillah syukur kita masih lagi dapat bersama menjayakan program kita, iaitu program bacaan Yasin Perdana dan doa selamat bagi anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan dalam masa yang terdekat ini. Mudah-mudahan majlis kita tadi mendapat keberkatan dan keredaan daripada Yang Maha Esa. Semoga sebagai usaha ataupun sebagai salah satu bantuan yang kita mohon daripada Maha Esa supaya kejayaan cemerlang bakal menjadi milik kepada anak-anak kita, insya-Allah. Di samping itu, bagi calon-calon SPM dan STPM yang sedang berhadapan dengan pelbagai dugaan semasa kita belajar, kalau compare berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni, mungkin kita dapat berhadapan dengan guru kita face to face. Kalau ada permasalahan kita terus boleh communicate secara langsung apa semua, tapi dengan keadaan suasana yang cukup berbeza sekarang, dia sangat memberi kesan kepada kehidupan kita seharian, terutama sekali sebab kadang-kadang bukan semuanya mendapat kemudahan ataupun mendapat liputan untuk pembelajaran yang cukup sempurna. Tapi kita cuba bayangkan ramai anak-anak kita yang berada dengan keadaan yang cukup sempit, terutama sekali kemudahan-kemudahan yang ada dalam kehidupan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Terutama sekali kadang-kadang sebab benda ni sangat bergantung kepada liputan dari segi coverage untuk internet apa semua, sebab ada tempat-tempat yang terhad. So dalam hal yang sedemikian, keadaan ini menyebabkan kita punya pembelajaran mungkin terganggu. So dalam menghadapi suasana yang cukup kritikal sedemikian, ketabahan, kekuatan jiwa bagi anak-anak adalah sangat-sangat penting. Di samping itu, bantuan dan sokongan ibu ayah adalah sangat-sangat penting. Okey, di sini saya rasa mungkin saya tak berhajat nak bercerita lama, tapi saya selalu sebut setiap kali majlis Restu Ilmu yang diberi kesempatan untuk saya berbicara, saya sering nak mengingatkan kepada anak-anak. Sebab kehidupan kita, kesemelangan hidup kita ni sebenarnya terdapat 3 perkara yang paling utama bagi kehidupan seorang pelajar. Okey. Yang pertama sekali, kehidupan kecemerlangan dalam agama. Sekiranya jiwa kita cemerlang dari aspek agama, insya-Allah akan datang elemen yang kedua, iaitu kecemerlangan dari segi akhlak atau budi pekerti. Datangnya agama yang cemerlang, akhlak yang tinggi, budi pekerti yang luhur, insya-Allah kecemerlangan yang ketiga akan datang dengan sendiri sekiranya dua-dua perkara itu seiring
kita insya-Allah akan ada jati diri yang tinggi, disiplin diri yang baik, insya-Allah kecemerlangan akademik akan datang secara sendiri. So dalam hal yang sedemikian, ketiga-tiga aspek ini sebagai seorang pelajar, kita hendaklah pastikan bahawa ketiga-tiga elemen itu menjadi hak kita, menjadi milik kita, dan kita harus berusaha untuk mencapai ketiga-tiganya. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian, dalam usaha untuk mencapai matlamat ataupun cita-cita dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada unsur-unsur sampingan yang ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Apa elemen-elemen yang ada dengan kita? Yang pertama sekali, dalam aspek sebagai seorang pelajar, guru adalah yang paling utama sebab guru ni adalah sumber ilmu. Walaupun sekarang kita dalam keadaan sekarang didedahkan dengan pelbagai ilmu yang datang dari pelbagai sumber. Ada yang dah kata daripada guru YouTube pun ada, guru Google pun ada, macam-macam guru pun ada. Tapi dalam hakikat yang paling utama, guru yang secara lahirnya yang ada bersama-sama kita adalah guru yang paling utama. Sebab dalam guru yang Google, guru YouTube, guru yang macam-macam online apa semua sekali itu, banyak guru-guru yang pelbagai dan dia berwarna berbeza-beza. Dalam aspek kadang-kadang mungkin ilmu yang disampaikan mungkin ilmu-ilmu yang bukan ilmu-ilmu yang sebenar. Dan dalam hal itu, so kita harus bijak untuk memilih. Okey, elemen yang seterusnya adalah ibu bapa, saudara-saudara yang bersama-sama dengan kita yang sering kali mendokong dan memberi sokongan dalam kehidupan kita seharian. Yang tidak pernah jemu untuk menyokong kita untuk mencapai cita-cita, mencapai matlamat kita. Di samping itu, sahabat-sahabat yang ada seiring dengan kita yang sama-sama berjuang untuk mencapai cita-cita. Dan oleh yang demikian, kita haruslah bersama-sama untuk menggembelingkan tenaga apa yang kita ada bersama-sama untuk mencapai cita-cita untuk kehidupan kita yang lebih cemerlang. Saya yakin dan percaya guru-guru sentiasa menganggap anak-anak didik mereka adalah sebagai, kadang-kadang mungkin saya tidak terlaluan saya menyatakan bahawa ada guru-guru yang menganggap anak-anak didik ini adalah sebagai lebih daripada anak sendiri. Tidak keterlaluan saya mengatakan demikian. Namun dalam usaha, dalam proses untuk mendidik, sudah tentulah kadang-kadang anak-anak melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya, melakukan perkara-perkara yang tidak betul. Walau bagaimanapun dalam hal demikian, guru-guru terpaksalah memberi teguran dan mungkin sampai satu tahap kadang-kadang mungkin ada anak-anak atau pelajar-pelajar terpaksa dimarah. Namun saya percaya guru sebenarnya tidak pernah lupa anak-anak mereka, maksud saya anak-anak didik mereka tidak pernah dilupai semasa mereka bermunajat. Sebab kejayaan anak-anak adalah kejayaan para guru sendiri. Justru jagalah hubungan anak-anak ni bersama dengan manusia yang paling mulia ini, iaitu dalam memberi ilmu pada anak-anak. Jika ada di antara kita mungkin berasa jauh hati di antara guru ataupun dengan anak-anak juga, marilah kita sama-sama memohon ampun dan maaf kepada guru-guru sendiri. Sebab sekiranya ilmu yang disampaikan tidak diterima dengan sebaiknya, tidak ikhlas di antara kedua-dua belah pihak, kemungkinan ilmu yang disampaikan itu tidak dapat disempurnakan dengan sebaik yang mungkin. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita harus ingat redha Allah datangnya daripada redha ibu dan ayah. Dan dalam hal yang sedemikian, sekiranya ada anak-anak yang mungkin sebelum ini terasa hati, mungkin ibu ayah tak sampai disedari menyebabkan perasaan mereka terguris, cubalah dengan seikhlasnya dapat keredaan daripada ibu dan ayah. Mohonlah ampun dan maaf daripada mereka kerana sesungguhnya doa daripada ibu dan ayah adalah doa yang mustajab. So marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini sebelum kita berjuang sampai menuju ke medan perjuangan kita yang terakhir untuk menduduki profesan ini, cuba dapatkan restu daripada ibu dan ayah dengan sebaik-baik yang mungkin.
Dan akhir sekali, jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita buat, segala apa yang kita usahakan, segala ketentuannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barisan guru yang dihormati sekalian, saya selaku YDP PIBG Muhammad Anwar bin Idris merangkap wakil kepada semua ibu, bapa, penjaga bagi semua anak-anak calon SPM yang saya difahamkan kira-kira ada 101 orang dan calon STPM 2020 seramai 226 orang, 6 atas dan 6 bawah. Dengan ini, dengan rendah dirinya mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf bagi pihak semua di atas segala kesilapan, kesalahan dalam apa jua kekurangan bagi anak-anak kami. Mohon dihalalkan dan direstui segala ilmu yang dicurahkan kepada anak-anak kami. Mohon doakan ketenangan dan kemampuan untuk mereka menjawab setiap soalan dan memperolehi kejayaan cemerlang dalam setiap peperiksaan mereka, khususnya SPM dan STPM ini. Dan bagi anak-anak, tips tadi saya rasa pengetua pun dah sebut. Tips sebelum kita menduduki peperiksaan, jaga kesihatan, jaga kesihatan, jaga kesihatan. Sebab sekiranya kesihatan kita terganggu di dalam saat-saat yang kritikal, kemungkinan dia boleh menjejaskan kita punya planning ataupun apa perancangan kita mungkin terjejas. Okey, dan jangan lupa dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik yang tidak ada ketentuan pada tika dan saat ini, pastikan bahawa pematuhan SOP di mana jua kita berada jaga dengan baik. Sebab dalam hal tertentu bukan hanya keadaan pelanggaran SOP ini menjejaskan kehidupan ataupun kesihatan diri kita sendiri, tetapi mungkin dia boleh menjejaskan keadaan yang lain. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang telah berada bersedia dengan baik, tetapi sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, dia boleh menjejaskan kehidupan daripada orang lain sekali. Sebab apa yang kita dengar sebelum ni, ada sekolah-sekolah yang terjejas, terpaksa ditutup ataupun ditangguhkan dalam aktiviti-aktiviti sekiranya terdapat sebarang jangkitan. So untuk itu kita jaga dengan baik. Jaga kesihatan kita di mana saja kita berada dalam keadaan-keadaan tertentu. Elakkan daripada sebarang pendedahan ataupun exposure sebarang jangkitan di luar. Dan untuk itu bukan untuk kita saja. Pesanan ini juga saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang berada bersama-sama. Pastikan bahawa anak-anak kita berada dalam keadaan terbaik dari segi kesihatan, sebab sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, kesan dia adalah sangat buruk. Okey, dan akhir sekali, saya mendoakan, saya tidak pernah lupa untuk mendoakan anak-anak supaya mencapai kejayaan cemerlang di dalam SPM dan STPM ini nanti. Jadikan kejayaan yang kita akan kecapi nanti sebagai satu pencetus untuk mencipta kejayaan-kejayaan seterusnya. Dan untuk itu, selamat maju jaya. Akhir sekali, yakinlah pada diri supaya kita dapat mencipta sejarah hidup yang cemerlang, gemilang dan terbilang. InsyaAllah kejayaan menjadi milik kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.